Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam sesi bedah buku 202 pelajaran berkenaan poligami, dan kita masih dalam bab tips poligami untuk isteri sedia ada. So yang ini bahagian kedua. Minggu lepas bahagian pertama saya telah berkongsi beberapa ayat-ayat Quran yang ada kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan poligami. Kenapa saya share? Sebab poligami ini memang sesuatu yang sangat berat. Memang sesuatu yang sangat berat kepada wanita, kepada isteri. Jadi moga-moga dengan ayat-ayat tersebut dapat membantu mengurangkan keberatan tersebut, mengurangkan bebanan tersebut, dan membantu memberi motivasi ataupun ketenangan dalam menghadapi poligami. Bila menghadapi poligami ini lazim dikatakan wanita ni emosi, wanita cemburu sekian. Sebenarnya tidak. Seandainya syariat Islam membenarkan isteri memiliki lebih daripada seorang suami, suami-suami juga akan membantah, akan merasa berat, akan beremosi juga. Bahkan lebih dahsyat, lebih teruk, sampai-sampai mereka tidak dapat melaluinya, tidak dapat menerimanya. Kerana itulah salah satu sebab kenapa syariat Islam tidak membenarkan isteri memiliki lebih daripada seorang suami. Sebab suami yang sedia ada tu tidak akan dapat menerimanya. Berbeza pula apabila suami yang boleh memiliki lebih daripada seorang isteri, kerana Allah SWT yang mencipta wanita itu mengetahui bahawa wanita itu pada dasarnya boleh menerima poligami. Itu salah satu sebab. Boleh menerima poligami. Meskipun pada awalnya berat ke apa ke, tetapi pada dasarnya boleh. Sebab Allah SWT tidak sekali-kali akan mensyariatkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hamba-hambanya. Ada yang bertanya, boleh share ke? Ya, boleh. Boleh share video ini kepada mana-mana grup ke apa ke. Ianya open kepada public. Sebelum tu saya nak bagi sedikit peringatan. Sedikit peringatan dalam mukadimah ini bahawa kita sekarang ini sedang bincang tips poligami kepada isteri sedia ada. Dalam video-video sebelum ini, dalam CD-CD sebelum ini, saya telah pun memberi nasihat, memberi panduan kepada suami dalam rangka menghadapi poligami. Juga ada bab khas tips poligami untuk suami. Dalam itu saya juga telah memberi peringatan kepada suami, poligami ini bukanlah perkara yang mudah. Jangan sekadar suka-suka, jangan terpoligami. Kena melakukannya dengan tanggungjawab, dengan keadilan dan sebagainya. Yang ini saya nak tekankan supaya tidak ada hadirin dalam sesi ini yang marah-marah, sebagaimana dalam sesi minggu lepas ada yang marah-marah kononnya perempuan saja yang kena bersabar, perempuan saja yang kena reda, apa hal tak bagi nasihat kat lelaki, kenapa tidak diazankan kepada telinga lelaki, sebegitu sekali. Padahal sebab sesi ini khas untuk isteri sedia ada, jadi saya berbincang tentang tips poligami untuk isteri sedia ada. Untuk suami sudah ada dalam sesi-sesi sebelum ini. Jadi supaya tidak timbul salah faham di kalangan para hadirin. Jadi untuk sesi kedua ni sesi pertama saya telah kongsi beberapa ayat-ayat Quran. Sesi kedua ni lebih kepada saya hendak bercakap. Saya mulakan tadi bahawa dengan ayat-ayat Quran itu moga-moga dapat membantu, memberi motivasi, memberi ketenangan dalam poligami. Nombor 2, dalam rangka hendak menghadapi suami yang nak poligami, suami yang tiba-tiba cerita nak nikah lagi, kita kena tukar mindset. Sebab mindset
sebahagian kita, kebanyakan kita, poligami ini sesuatu yang salah. Poligami ini sesuatu yang kerana suami nakal-nakal. Poligami ini bererti suami mengkhianati isteri. Jadi kita kena ubah. Kena ubah mindset daripada awal lagi. Walaupun suami tak pernah sepatah, sehuruf pun tak pernah sebut tentang poligami. Tetapi daripada awal lagi, hendaklah isteri-isteri memiliki mindset, I am not the only one. It could be in the future, Allah Subhanahu Wa Taala will give my husband another wife. It could be. Kita tidak tahu perancangan Allah macam mana. Bila perkahwinan ni kan biasa disebut jodoh. Bila jodoh tu maksudnya itulah yang ditakdirkan oleh Allah dalam perkahwinan tersebut. Tetapi kenapa jodoh itu hanya disebut dalam perkahwinan monogami? Tidak pula disebut dalam perkahwinan poligami. Ya? Sebab semua yang berlaku ini di atas perancangan Allah, di atas apa kehendak Allah, dan juga adanya ujian-ujian Allah di sebaliknya. Jadi sebagaimana monogami itu perancangan Allah, poligami itu pun perancangan Allah. Jadi meskipun suami tak pernah lagi sebut tentang poligami walaupun satu huruf, tetapi isteri-isteri saya nasihatkan, nak kata, bersiap sedia, mentally prepared. Seandainya dalam satu masa nanti, dalam masa terdekat ke masa yang jauh ke, suami cerita dia hendak bernikah lagi, dia hendak berpoligami. Jadi bila kita telah bersiap sedia lebih awal, kita telah membaca buku-buku yang positif tentang poligami, kita telah tengok video-video kuliah yang positif tentang poligami. Kenapa saya tekankan positif? Sebab ada saja yang negatif. Ada saja drama-drama yang negatif. Ada saja novel-novel yang meskipun ditulis oleh orang lulusan agama juga bernada negatif dalam bab poligami. Ya, jadi cari yang positif, kita mempersiapkan diri. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, tukar mindset bahawa poligami ini bukan suami khianat, poligami ini bukan suami nakal, poligami ini bukan suami ikut nafsu, tetapi poligami ini sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Dan suami hendak buat sesuatu yang halal dalam agama, maka dipersilakan dia buat sesuatu yang halal. Asalkan dia buat benda yang halal tu dengan cara yang betul, dengan cara yang bertanggungjawab, dengan cara yang adil kan. Jadi kena tukar mindset, sebab kalau sebelum ni akan susah menerima suami hendak menikah lagi jika kita hanya fikir poligami ini sesuatu yang salah. Poligami ini sesuatu yang satu bentuk pengkhianatan, suami nakal, gatal, apa semua tu. Kita tukar mindset bahawa suami ini hendak melakukan sesuatu yang halal. Dan apabila kita bantu ataupun kita setuju suami nak melakukan sesuatu yang halal, insya-Allah ianya menjadi satu pahala bagi kita. Sebab ingat, tujuan kehidupan kita ini ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan suami ialah jambatan kita untuk meraih pahala Allah, untuk meraih syurga Allah, untuk meraih redha Allah. Ya, suami itu hanyalah jambatan saja. Tujuan hidup kita bukanlah suami itu saja. Suami pun sama juga. Isteri itu, kalau suami itu memiliki konsep, memiliki pandangan yang betul, ialah jambatan untuk dia meraih pahala Allah, untuk meraih syurga Allah juga. Jika suami memiliki kefahaman yang betul tentang hal ini, maka dia akan sentiasa berbuat baik kepada isteri, sentiasa berbuat baik kepada isteri-isterinya jika dia sudah pun berpoligami. Jadi kena tukar mindset, ya, bahawa kehidupan kita adalah untuk akhirat dan suami adalah jambatan ke sana. Jika dia nak buat perkara yang haram, kita tidak setuju dan kita akan tegur dan kita akan larang. Umpama dia nak pergi main berjudi, sekarang ni kasino tutup. Okey, dia nak berjudi secara online. Kita nampak dia duduk berjudi dalam handphonenya. Kita larang dia. Kita nampak ada permainan bola, dia duduk bincang dengan kawan-kawan dia. Kalau yang ini menang RM1, yang ini menang, dia ni dapat RM1. Walaupun RM1 saja, itu ialah perjudian. Kita akan larang dia. Kalau suami hendak pergi minum arak di kelab malam ke apa ke, kita akan larang dia, sebab dia hendak buat perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Akan tetapi jika suami hendak buat perkara yang dihalalkan oleh agama, baik hukumnya harus ke, hukumnya disunatkan ke apa ke, kita akan bersetuju tentangnya. Yang ini penting untuk kita ubah kita punya mindset.
Kemudiannya ubah juga mindset dari sudut, yang tadi itu dari sudut agama, dari sudut akhirat. Kita juga ubah mindset kita dari sudut kehidupan dunia ini. Betul tak kalau saya kata, kalau saya tanya kepada isteri-isteri sedia ada, agak meletihkan nak jaga suami ni hari-hari. Agak meletihkan nak melayan kerenah suami ni hari-hari. Nak melayan kerenahnya, nak melayan rungutannya, nak melayan itu apa semua tu kan. Hari-hari nak kena melayan. Kena pula sekarang ni musim PKP, hari-hari dia duduk rumah, hari-hari tengok muka dia. Mungkin tak sesuatu yang memualkan? Ya, mungkinkah sebelum ini bila bukan zaman PKP, boleh rentas negeri, rentas negara, apabila suami pergi outstation dalam di negeri lain ataupun di negara lain, dia pergi outstation seminggu, dia pergi outstation 3 hari, mungkinkah di kalangan isteri-isteri sedia ada yang merasa okey, aku relax kejap lah, tak payah nak jaga dia hari-hari? Mungkin tak ada. Tetapi pada waktu yang sama, mungkin tak ada juga perasaan, suami aku ni dia pergi outstation dengan staf-staf pejabat dia tu, dengan siapa dia pergi tu? Ada tak awet mana-mana tu? Ada tak intern mana-mana yang ikut tu? Kita bimbang pula, kan? Jadi cuba bandingkan sekarang ini. Tak payah jaga suami hari-hari, tetapi boleh jaga suami ikut giliran. Katakan selang sehari, maka selang sehari jaga suami. Tak payah jaga hari-hari. Hari yang suami bergilir dengan isteri lain, boleh rehat. Spend time dengan anak-anak. Spend time with your girlfriends. Okay? Sebab, apa nak kata, wanita, kadang-kadang dia orang suka untuk jumpa sesama wanita, kawan lama ke apa ke, saja sembang-sembang, borak-borak. Lelaki pun sama ada juga. Tapi ada your own me time. Ada your own girlfriend's time. Betul atau tidak? Tak payah hari-hari nak kena jaga suami. Itu yang pertama. Yang kedua, bila suami tidak bergilir dengan anda, bergilir di rumah lain, you know for sure he's not doing something wrong. He is doing something that is halal. Yakni dia bersama isteri dia yang halal. Sebab macam tadi saya katakan, bila suami pergi outstation, luar negeri ke, luar negara ke, yang ikut sama tu bila dia ambil gambar ke airport tu, dia seorang lelaki, lagi 3 tu perempuan. Yang seorang tu bukan katakan, walaupun sudah berkahwin, jangan sekali-kali berkata dia pergi dengan kawan-kawan office yang sudah berkahwin. Kerana yang sudah berkahwin pun kadang-kala ataupun lebih kerap daripada jarang berlaku nakal-nakal di kalangan mereka itu. Apatah lagi bila berada bermusafir ke negara yang jauh, ke negeri yang jauh, kadang-kadang ataupun lebih kerap daripada jarang, nakal-nakal itu lebih pula, ya. Okey. Kemungkinan itu berlaku. Jadi bila suami pergi outstation, ada perasaan lega, tak payah aku jaga suami hari-hari. Ada juga perasaan bimbang, ni suami buat apa ni? Dengan siapa ni? Apa dia buat kat sana tu? Berbeza kalau suami itu berpoligami dan pada hari itu dia bergilir. Dia tak ada, okey, boleh relax, tenang sikit. Dan kita tahu dia bersama isterinya yang lain. Ya, yang halal baginya. He's not doing anything wrong. He is doing what is right for him. Jadi cuba lihat sisi positif yang itu. Ya, cuba lihat sisi positif yang itu. Jadi poligami ni banyak kena tukar mindset. Mindset dari sudut agama, mindset dari sudut akhirat, dan mindset dari sudut kehidupan dunia. Ada satu lagi perkara positif tentang poligami ni. Bila hari-hari jumpa suami, bukan sekadar bosan, bukan sekadar naik meluat, tapi things get routine, biasa je. Kita punya semangat, kita punya excitement, kita punya sexual desire dengan suami itu jadi flat aja. Cuba kalau bergilir, sehari-sehari ke, 2 hari ke, 3 hari ke. So bila hari, katakan hari ni, besok bergilir, nak jumpa balik suami. The excitement is there. Saya 2 hari tak jumpa suami ni. The excitement panggil apa? Semangat. Semangat positif tu ada. Lama tak jumpa suami ni, walaupun hanya sehari bergilir, walaupun 2 hari ni. Jadi ada, kita kata graf tu, dia naik turun sikit. Turun tu bila suami bergilir. Tapi esok suami nak mari ni, hari ni dia excitement sikit. Dah excited dekat situ. Jadi kehidupan itu sebenarnya lebih meriah. Ya, lebih positif. 2 hari suami akan bergilir dengan saya. I want to make the best of it. Saya nak masak yang dia yang special, atau nak ajak dia makan tempat yang special. I want to spend quality time with him.
Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi graf kehidupan rumah tangga kita tu dia tidak flat saja. Jadi dia akan naik turun. Ada excitementnya, ada semangatnya, ada positifnya, apa semua tu. Ya, benda ni tak akan berlaku kalau hari-hari suami di rumah. Susah sikit. Graf tu akan jadi flat je, rutin je. Kita panggil apa? Plateau. Jadi flat je. Berbeza kalau suami bergilir-bergilir. Okey. Ya, jadi akan bila suami nak mari tu ada excitementnya tu, excitement dari sudut macam-macam lah. Excitement dari sudut seksual pun boleh sebab memang suami isteri, excitement nak peluk. Kalau hari-hari suami kat rumah kadang-kadang jarang nak peluk. Ini suami yang mari, suka. Begitu. Sebagaimana sebagai contoh, kalau suami hari-hari di rumah, sekali dia pergi outstation, kursus ke meeting ke apa ke, lepas 3 hari dia nak balik. Besok suami nak balik. Kan excited suami nak balik. Wah, nak pergi sambut dia dekat airport. Wah, nak peluk dia kuat-kuat. 3 hari tak jumpa ni. Nak bawa dia makan kedai yang special. Nak masak dia yang special. Anak-anak pun excited nak jumpa. Okay, ayah, papa. Something like that. Jadi, cuba lihat dari sudut positif ni. Bila adanya kehidupan poligami ni, kehidupan kita tidak menjadi rutin. Tapi akan ada excitement-excitementnya itu. Sama juga bila kemudian suami itu bergilir kepada isteri yang lain. Isteri yang lain tu pula yang akan excited. Jadi ada sisi positif dari sudut poligami dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita fikir benda-benda ni, bukan kalau, hendaklah kita fikir benda-benda begini, insya-Allah akan ada kebaikan, akan ada sakinah, mawadah dan rahmah dalam kehidupan poligami ini. Perkara ini bukan saja kepada isteri, tetapi juga kepada suami. Saya sebagai suami yang mengamalkan, mempraktikkan poligami, saya sendiri merasai excitement tersebut. Jadi, bila saya hari ini bergilir dengan isteri pertama, katakan esok saya nak pergi bergilir dengan isteri kedua, dalam perjalanan itu saya sudah mula excited untuk berjumpa dengan isteri kedua. Sebab lama tak jumpa. Kemudiannya, dah masa dengan isteri kedua, bila hari untuk saya pergi bergilir dengan isteri ketiga, saya pula excited untuk berjumpa dengan isteri ketiga. Demikianlah seterusnya. Ya, jadi ini sisi-sisi positif dari poligami yang hendaklah kita fikir-fikirkannya, ya. Sebab manusia ni banyak dia hanya berkait dengan apa yang dalam mindanya tu, kan? Macam kalau dia memandang lockdown PKP ni sebagai sesuatu yang negatif, memang negatif lah jadinya. Tapi kalau dia memandangkan sebagai satu yang positif, dia akan menjadi positif dalam suasana lockdown tersebut. Demikianlah juga dalam banyak aspek-aspek kehidupan kita ini, termasuklah juga dalam poligami. Ya, ini sesuatu yang boleh kita fikir-fikirkan. Baik, saya nak masuk yang lain pula. Apabila suami memaklumkan, menceritakan bahawa dia nak kahwin lagi, dia nak berpoligami, bagaimana sepatutnya isteri sedia ada bersikap? What should be your reaction? Okay? Yang ini ni ialah lelaki cakap. Dia tu senang je cakap, bukan dia faham. Okey, tak apalah. Saya sekadar memberi saja. Memberi cadangan, memberi nasihat, ya. Pertama sekali, jangan tutup perbincangan itu. Jangan tutup baik dengan cara marah-marah, baik dengan laser, baik dengan pisau ke, baik dengan kapak ke, machine gun ke apa, jangan tutup. Okey? Sebabnya saya ni tidaklah membuat survey secara official ke apa ke, tetapi sekadar yang saya jumpa kebanyakan suami-suami yang berpoligami secara senyap-senyap, bila saya tanya kenapa tidak memberitahu isteri sedia ada, kebanyakan mereka berkata dah cuba, baru nak start cakap je dah terus tutup. Baru nak start cakap je terus nampak tu pisau dekat dapur. Baru nak cakap saja tak boleh. Jadi lelaki ni bila dah tutup jalan tu, dia buat dengan cara yang lain, tapi jadi cara yang senyap-senyap. Bila akhirnya mungkin lepas sebulan, lepas 3 bulan, mungkin lepas 5 tahun dah poligami, baru isteri sedia ada mendapat tahu. Itu tu akan menjadi satu kejutan yang besar. Ingatkan, dia ni monogami dengan saya saja. Tengok-tengok dia telah berpoligami sekian lama. Jika ini berlaku, ya, apabila isteri tiba-tiba mendapati suaminya telah berpoligami, okey, maaf kata, there is no one to blame except you. Because cuba renung-renung balik. Pernah tak suami cuba buka topik poligami?
Pernah tak suami cuba hendak memaklumkan tentang poligami? Kadang-kadang suami ni dia baru nak isyaratnya, tapi terus tak boleh. Tapi suami ni dia macam kanak-kanak nakal juga. Dia nak keluar juga rumah. Tutup pintu depan, dia keluar pintu belakang. Tutup pintu belakang, dia keluar kot tingkap. Tutup tingkap tu dia panjatlah ikut mana ke apa ke. Jadi daripada perkara ini berlaku, lagi baik apabila suami memaklumkan dia hendak bernikah lagi, maka cuba mendengar. Okay? Apa yang dia nak cerita, bila ke, apa ke. Walaupun perkara ini berat, tapi cuba mendengar. Sebab if you are together ini, it is much easier daripada terus menutup, dan kemudiannya dia akan buat juga dengan cara yang lain. Ya. Jadi sekadar yang banyak saya sembang-sembang dengan suami-suami yang berpoligami secara senyap, semuanya berkata, semuanya mendakwa mereka telah cuba untuk bagi tahu isteri sedia ada yang mereka hendak poligami. Tetapi baru nak cakap saja, perbincangannya telah ditutup. Ada yang ditutup terus, ada yang ditutup secara yang sangat drastik ke, sangat dahsyat ke apa ke, ya. Perkara ini bukan saja untuk isteri, sebab untuk suami saja. Bila bincang bab tips poligami untuk suami, saya telah tekankan jangan poligami senyap-senyap, tetapi maklumkanlah kepada isteri sedia ada. Bukan saya isteri sedia ada aja, sampai parents in-law, bakal parents in-law, parents sendiri, semua saya suruh bagi tahu. Ya, sebab kita buat perkara yang halal. Yang buat senyap-senyap ni pencuri saja. Yang buat senyap-senyap ni perkara salah saja, ya. Kita nak buat perkara yang halal, bukanlah suruh diwar-warkan dalam media sosial, sekononnya jaguh kampung ke apa ke, tapi kita maklumkan kepada pihak-pihak yang sepatutnya tahu, seperti isteri sedia ada, seperti parents in-law, future parents in-law, apa semua tu, ya. Yang ini saya tekankan dalam tips poligami untuk suami. Jadi tips poligami untuk isteri sedia ada, saya tekankan pula agar beri peluang untuk suami menerangkan hajat dia untuk berpoligami. Okey. Bila suami dah terangkan pada saya lah, jangan tanya kenapa. Sebab suami bagi reason macam mana pun, you cannot brain why you want to marry again. Normally the wife cannot brain, tak boleh nak accept why you want to marry more, why you want to marry again. Sebab tak boleh nak brain. Ya, kadang-kadang lelaki ni pun dia pun tak faham juga kenapa dia nak nikah lagi. Tetapi memang kita kata the wiring system dalam diri seorang lelaki ni, dia memang nak poligami. Sampai-sampai dikatakan ciri-ciri lelaki yang sehat fitrahnya, ciri-ciri lelaki yang normal fitrahnya, dia ada kehendak untuk poligami. Cuma dia nak laksanakan ataupun tidak. Itu ciri-cirinya. Dan juga ciri-ciri wanita yang normal, wanita yang sehat, ialah dia tak akan setuju dengan poligami itu. Lelaki ni pun, suami ni pun kadang-kadang cannot brain. Why you cannot accept me, want to marry again? I'm not going to divorce you ke apa ke, I did not hate you ke apa ke, I just want to have another wife and I will take care two wives together. Lelaki pun macam tu juga, dia cannot brain. Dia tak boleh faham kenapa isteri sedia ada tidak boleh menerima hakikat yang dia hendak poligami. Jadi kepada suami itu pun saya memberitahu bahawa ciri fitrah seorang wanita, dia punya wiring yang Allah SWT ciptakan ialah secara fitrahnya berat untuk menerima poligami. Okey. Jadi di sinilah kita kata adanya cabaran bagaimana hendak kita kata nak tackle isu ni. Jadi suami kena pandai untuk manage perkara ini. Jadi untuk isteri pun jangan tak payah tanya, sebab tanya-tanya tak akan ada jawapan yang memuaskan. Melainkan perkara itu memang orang lelaki ni dia suka. Jadi asalkan dia nak buat perkara tu secara halal, secara baik, secara bertanggungjawab, secara adil, maka silakan, ya, silakan. Apa nak kata, syurga dan neraka, apa nak kata, banyak bergantung kepada bagaimana suami itu berpoligami. Jika suami itu berpoligami dengan cara yang baik, ia akan memudahkannya untuk masuk syurga. Tetapi jika dia berlaku tidak baik, tidak adil, tidak melaksanakan tanggungjawab ke apa ke, maka itu akan menariknya ke arah neraka. Ya. Jadi
apa ni, sekali lagi saya tekankan, tak payah tanya kenapa. Nak cuba tanya bolehlah, sebab apa reason suami bagi pun isteri tidak akan faham. Sebab susah nak faham. Tapi yang saya boleh katakan, memang ciri-ciri lelaki yang sihat, dia ada kecenderungan untuk berpoligami. Kalau ada yang kata tak, saya tak mau poligami, sama ada something wrong with him, atau dia cuba menjustifikan dirinya, cuba menolak perkara itu. Ya. Itu yang pertama ya. Maaf, yang kedua. Yang ketiganya, bila suami cerita dia nak poligami, saya nasihatkan pada isteri, jangan senaraikan 10 sebab kenapa anda tak layak poligami. Sebab kadang-kadang isteri dia tak setuju dan dia nak bagi tahu suami dia why you are not the right person to practice polygamy. Dia akan bagi 5 sebab, 10 sebab, 20 sebab kenapa anda tidak layak berpoligami. Jangan lakukan sedemikian, sebab bila anda senaraikan sebab-sebab itu, baik 5 ke, baik 10 ke, mungkin anda buat itu untuk atas tujuan yang baik, nak bagi tahu bagaimana suami ini tak layak berpoligami. Tapi suami punya perception pula ialah anda mencabar dia. You cannot do this, you cannot do this, you cannot do this. Maka kerana ego dia lagi nak poligami. Dia lagi sungguh-sungguh nak poligami. Mungkin sebelum ni dia 70% nak poligami, 30% tak nak lah. 70% I think I should do it, 30% I think I shouldn't do it. Dia ada contemplating sikit kat situ. Tapi bila anda pula senaraikan sebab-sebab dia pula rasa egonya tercabar, kejantanannya tercabar, maka tadi saya berhenti, sekarang 90. Mungkin 100% dia nak pergi, dia nak proof. Walaupun mungkin sebab-sebab anda tak layak poligami itu perkara yang betul, perkara yang memang hakikatnya. Lagi dia nak tu. Jadi nasihat saya, jangan buat perkara itu, sebab ianya akan lebih memotivasikan suami untuk berpoligami. Sebaliknya, apa yang boleh buat? Kita boleh guna reverse psychology. Contohnya moga-moga dengan poligami ini, katakan suami terpanggil abang kan, moga-moga poligami ini dapat membawa abang bahagia ini menjadi sebab abang mendapat redha Allah. Kan? Cuba jawab yang macam itu tu. Perkara begitu tu akan menyebabkan suami itu berfikir, dapat redha Allah. Aku ni daripada awal lagi plan poligami, aku daripada awal lagi tahu aku ni memang tak mampu. So macam mana nak mencapai syurga Allah? Macam mana nak mencapai redha Allah? Jadi dia terfikir begitu. Yang ini sebagai contoh. Cuba guna reverse psychology. Daripada kita mencabar suami, I have 10 reason why you are not suitable for polygamy. Cuba guna yang sebaliknya. Moga-moga poligami ini menjadi sebab abang dapat masuk syurga. Jangan lupa ya, bawa kami sekali ya, isteri-isteri. Okey. Sama-sama kita berada di syurga yang tertinggi, syurga Firdaus. Moga-moga poligami ini kami menjadi jambatan kepada abang memasuki syurga Firdaus ya, dan kami pun nak ikut sama. Ya. So dengan jawapan gitu, cakap ikhlas lah, jangan pergi sindir-sindir pula, nanti dia tahu sindir ni lagi dia rasa tercabar pula ke apa ke. Yang dengan cara begitu, moga-moga suami itu pun, mungkin sebelum ni suami itu sekadar duk syok-syok saja, suka-suka saja, dah tercinta, tersuka dengan rakan sepejabatnya, teringat balik memori-memori bila buat school reunion ni ya. Kalau jumpa acara-acara school reunion kok BM panggil apa? Perjumpaan semula kawan-kawan sekolah 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, sebenarnya sangat bahaya sebab jumpa balik kekasih zaman sekolah. Kena pula kekasih itu dah berkahwin, dah bercerai, menjadi ibu tunggal, anak 2 terbiar begitu saja. Tiba-tiba suami pun teringat cinta dia lama. Tiba-tiba suami tu nak buat baik, membantu ibu tunggal. Padahal sebelum tu 1 sen pun dia tak pernah nak sedekah kepada mana-mana ke apa ke. Tiba-tiba dia hendak berbuat baik. Nak buat baik tu tak apalah. Tapi apakah dia sudah ada persiapan untuk poligami? Apakah dia sudah ada perancangan? Ada ilmunya? Tak ada. Tapi tiba-tiba nak. Okay? Jadi perkara-perkara begini ni. Ya? Jadi apabila isteri bercakap sedemikian, moga-moga
Suami pun dapat berfikir, aku ni rasa-rasa jauh daripada syurga Allah ni. Ya, moga-moga, ya, insya-Allah, moga-moga. Cara lain, cuba heart to heart talk. Kenapa anda rasa berat nak terima poligami ni? Cuba yang itu. Saya bagi satu analogi. Katakan suami anda ni seorang yang sangat tidak aktif. Not an athletic person. Not a sports person. Pergi pejabat, balik, duduk kat sofa, couch potato. Makan, duduk, tidur. Jadi, bukanlah seorang yang, fizikal sukan, berjiwa sukan ke apa ke. Tiba-tiba, dia dengan kawan-kawan dia nak pergi mendaki Gunung Everest. Kawan-kawan abang nak pergi Gunung Everest, mendakilah, abang pernah ikut sama. Okeylah, tak payahlah Everest, Gunung Kinabalu cukuplah. Dan you as a wife, you know your husband very well. Husband aku ni, aku rasa Gunung Kinabalu tu baru panjat 1/4 dia dah lelah dah tu. Dia dah semput dah tu, tergolek jatuh dah tu. Okey? Jadi you akan nasihatkan dengan baik. Abang-abang, saya ni memang sokong abang bersukan apa semua, tapi jangan tiba-tiba panjat Gunung Kinabalu. Kita cuba jogging dulu ke, apa ke. Gunung Kinabalu tu kemudian kita. So you try to slow talk, you try to share your concern dengan cara yang penuh hikmah, cara yang penuh kebaikan. Ataupun I don't want to lose you, apa semua tu, Gunung Kinabalu tu bahaya bang, apa semua tu. Jadi bila you cakap baik-baik tu, dia rasa wah, isteri aku ni sayang kat aku, dia bimbang aku. Kan? Jadi itu sesuatu yang berkesan kepada suami, ya. InsyaAllah. Give it a try. Kalau you rasa you tak boleh terima poligami, susah poligami, saya dah bagi tadi tips untuk tukar mindset, untuk kebaikan akhirat, untuk kebaikan dunia. Tak boleh terima apa juga, cuba kita buat cara yang sedemikian, heart to heart talk. Orang kata pillow talk ke apa ke. Sebab sekadar yang saya tahu, kerap kali reaksi isteri apabila mendengar suami nak nikah lagi ialah very provokatif. Dia mengancam, dia marah, dia senaraikan sebab-sebab tak patut poligami dan sebagainya yang menyebabkan suami ni macam lagi aku nak poligami. Jadi cuba cara yang lain, ya. Bila isteri voice out her concern, ya, ianya banyak memberi impact kepada suami, ya. Itu beberapa caranya. Baik, sekarang ini kita duk cerita, ya, suami nak buat benda yang halal, benda yang itu. Mungkin ada orang kata, suami nak buat hak dia, itu hak dia untuk poligami. Isteri pula mungkin berkata, saya pun ada hak juga untuk minta cerai. Dia rasa dia nak hidup dengan wanita lain, saya rasa saya tak boleh hidup dengan suami, saya nak minta cerai. Okay? Jadi ada juga, malah ada juga saya dengar video ustazah yang mencadangkan dalam video itu agar isteri minta cerai. If you cannot accept, tak apa, minta cerai, katanya begitu. Jadi saya punya nasihat pula, jangan terus minta cerai. Kenapa, ya? Sebab minta cerai ini walaupun sesuatu yang dibolehkan dalam agama, pastikan ia adalah option yang terakhir. Kerana Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, mana-mana wanita, mana-mana isteri yang minta cerai tanpa sebab yang munasabah, maka dia tidak akan mendapat bau syurga. Jadi, bila suami nak poligami, saya nasihatkan isteri, jangan terus minta cerai. Sebab, bila minta cerai, kita mohon cerai, mohon fasakh di mahkamah, kan? Hakim mungkin meluluskan. Tapi yang lebih penting, di akhirat kelak, apabila Allah bertanya, kenapa kamu minta cerai? Adakah kita ada sebab yang munasabah untuk kita beritahu kepada Allah? Ya, saya bagi contoh. Seandainya kita minta cerai daripada suami sebab suami ni seorang penjudi, seorang kaki judi, dan nasihat dan tegur nak judi juga, kita minta cerai. Di hari akhirat kelak, kalau Allah bertanya, isteri boleh jawab, ya Allah, suami aku ni kaki judi, dia buat perkara yang dilarang, diharamkan dalam syariat Islam. Saya telah cuba menasihatinya, menegurnya, apa semua, dia nak judi juga, sampai akhirnya saya terpaksa minta cerai. Itu sebab yang munasabah. Betul tak? Betul. Katakan suami kaki minum. Kaki minum.
kita dah cuba nasihat, dah cuba tegur, dia tak nak berubah juga. Dan bila kaki minum tu dia balik mabuk tu, ada saja benda-benda yang tak elok yang dia buatnya. Lalu isteri minta cerai. Di akhirat kelak, apabila Allah SWT bertanya kenapa minta cerai, isteri boleh explain. Ada sebab yang munasabah. Kerana suami kaki minum, kaki mabuk, yang telah ditegur, diberi nasihat, apa semua tu tak ada perubahan, maka isteri minta cerai. Sama juga kalau suami ni yang pemalas, tak mau kerja, tak mau melaksanakan tanggungjawab dia mencari nafkah. Okey? Berbeza dengan suami yang telah berusaha, telah pun cuba buat bisnes apa semua, tapi asyik down ke, tak dapat profit ke apa ke, yang dah berusaha ni lain. Ini ni yang malas ni, yang duduk rumah saja ni. Malas betul ni. Okey, tak nak bagi nafkah, tak nak apa begitu, dah nasihat, dah tegur, tak nak juga. Dia tidak melaksanakan tanggungjawab ni sebagai suami. Maka jika isteri hendak minta cerai, itu adalah juga satu sebab yang munasabah yang insya-Allah boleh diterima apabila dipersoalkan di hari akhirat kelak. Sebab perkara-perkara itu memang sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Tetapi sekarang ni kalau suami nak poligami, baru maklumkan nak poligami. Okey, sebab kita kena ingat poligami ini sesuatu yang halal dalam syariat Islam. Jadi ianya bukan sebab yang munasabah untuk isteri meminta cerai. Ya. Jadi nasihat saya, jangan terus minta cerai, sebaliknya give poligami a chance. Bagi poligami ini satu peluang. Ya. Allah SWT tidak akan mensyariatkan sesuatu melainkan ada kebaikan dalamnya. Jika ada kebaikan dan kemudaratan pun, kebaikan itu lebih banyak daripada kemudaratan. Give polygamy a chance. Bagi poligami ini peluang. Kemudian nombor 2, bagi suami ini peluang untuk dia menunjukkan, untuk dia membuktikan bahawa dia mampu melaksanakan poligami. 2 tahun, tengok-tengok dia tidak berlaku adil. Hari gilirannya tidak adil, pemberian nafkahnya tidak adil, dan anda sebagai isteri telah pun mencuba sedaya upaya supaya dia bersikap adil. Ini apa maksud saya? Maksud saya dia begini, kadang-kadang suami dah nikah lagi, dia nak balik rumah isteri sedia ada untuk bergilir secara biasa, tapi isteri tu dah tak nak accept dia. Suami tak mau, jangan balik, pintu kunci dah tukar padlock, tak nak ni. Jadi suami balik tak boleh, jadi dia pun tak dapat bergilir. Jadi dia pun nak tak nak terpaksa duduk dengan isteri keduanya tu. Okey, pada zahirnya nampak macam suami tidak adil sebab dia tidak bergilir secara adil. Tetapi apabila disemak, oh isteri sedia ada yang telah padlock, rumah tukar padlock apa semua, jadi suami nak bergilir macam mana? Ya, ataupun contoh lain, isteri sedia ada dah tak mau layan lagi dah. Tak mau layan suami lagi dah. Suami balik rumah, nak duduk-duduk bermesra-mesra ke, apa duduk-duduk ni, pergilah dengan isteri muda tu. Kalau suami nak makan, tanya ni tengah hari ada makan, ada masak apa-apa ke, apa tanya-tanya pula, pergilah makan dengan isteri kedua tu. Okey, dan sebagainya. Jadi suami balik, suami bergilir dan dia hendak meluangkan masa yang berkualiti dengan isteri sedia ada, tapi isteri yang tak mahu apa begitu. Dan ini berulang untuk tempoh yang lama. Jadi nak tak nak, suami pun macam susah nak balik rumah. Okey. Jadi di sini berlaku suasana tidak adil, bukan kerana suami yang tidak mahu berlaku adil, tetapi isteri yang melahirkan, menyebabkan berlakunya suasana tidak adil begitu. Jadi bagi isteri, saya nasihatkan, bagi peluang untuk suami membuktikan dia dapat melaksanakan poligami secara adil. Dan isteri pun memainkan peranannya. Maknanya suami nak balik ikut giliran, terima dia dengan baik. Macam biasa apa semua tu. Ya. Kalau terbukti setelah setahun, 2 tahun suami tidak berlaku adil apa semua tu, maka di situ anda ada sebab yang munasabah untuk minta cerai daripada daripada suami. Dan insya-Allah jika ditanya pada hari akhirat kelak, anda ada sebab yang munasabah untuk diberitahu, untuk dikhabarkan, ya. Kalau memang terbukti poligami tu suami salah laku, walaupun you did your part, anda telah buat apa yang patut, apa yang itu semua, you still try to love him, you still try to talk to him, to take care of him apa semua, tapi suami tetap tidak mahu, maka anda ada sebab yang munasabah. Ya, contohnya macam dalam sesi yang lepas, tips poligami untuk isteri sedia ada bahagian pertama tu,
Dan dalam bahagian soalan ada beberapa isteri yang bertanya tentang suami yang berpoligami, tapi lepas tu asyik-asyik dok minta duit daripada isteri sedia ada. Asyik-asyik minta duit daripada isteri sedia ada. Ya, saya nasihatkan, tak apa, bagi, anggaplah ianya sebagai peluang untuk bersedekah. Akan tetapi kalau suami ni minta berlebih-lebihan, sebab isteri sedia ada tu dia bekerja, dia ada income, dan dia mungkin nak bagi duit kepada parents, kepada ibu bapanya di kampung, dia ada perbelanjaannya di sendiri, dan tak adalah banyak sangat duit lebih nak bagi, tapi suami minta sampai perkara ini membebankan dia, perkara ini menyebabkan dia timbul konflik sebagainya. Itu juga satu sebab yang munasabah untuk meminta cerai, ya. Kalau mungkin suami minta sekali dua kali, minta pinjam ke apa ke, tak mengapa, tapi jika ianya berterusan ataupun diminta dalam jumlah yang banyak, okey, sebab kena ingat, walaupun isteri bekerja ke apa ke, duit isteri itu ialah hak isteri, bukan untuk suami minta-minta. Jika isteri nak bantu secara sukarela kerana mengharapkan pahala Allah, yang itu dibolehkan. Tapi suami tak boleh nak paksa, nak minta, nak membebankan isteri dengan isu-isu financial, isu-isu kewangan antara suami dengan isteri barunya itu, ya. Jadi itu pun antara sebab yang munasabah untuk minta cerai daripada suami. Okey. Jadi saya nasihatkan sebelum minta cerai, sebab ada isteri-isteri yang dengar saja suami nak poligami, nak nikah lagi, terus jawab, okey, abang pergi mahkamah mohon poligami, saya pun pergi mahkamah mohon perceraian. Tak bagi can langsung, terus begitu. Abang cancel, saya cancel. Okey. Jadi nasihat saya, jangan begitu. Sebab kita kena ingat di akhirat kelak, apabila ditanya kenapa minta cerai, apa nak dijawab? Ya, apa alasannya munasabah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir alasan munasabah di hadapan hakim saja, akan tetapi yang lebih penting di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya saya nak bincang pula kenapa isteri sedia ada merasa bimbang tentang poligami, ataupun tidak suka poligami, ataupun mungkin boleh accept tapi rasa bimbang, rasa berat, ya. Ada beberapa sebab, ya, yang mungkin kita boleh bincangkan, yang saya boleh bagi pandangan ke apa ke. Pertama, isteri akan bimbang dirinya tidak lagi disayangi. Alah, ada isteri baru, saya ni lama kereta buruk, tak sayang lagi dah, nanti disayang isteri yang isteri yang baru tu saja. Ini kebimbangan pertama. Okey. Terhadap kebimbangan ini, saya berkata kepada isteri-isteri sedia ada, ingat tak apabila anda memiliki anak, bila ada anak yang pertama, sayang 100%, betul tak? Apabila ada anak yang kedua, sayangnya tu jadi 50% ke? Ataupun 100%? Sayang kedua-duanya, kan? Ini sebagai analogi saja. Sebagai analogi. Mungkin anak yang pertama ni, alah nanti mama dah ada baby baru, tak sayang lagi dah. And then, apa ibu akan jawab? Ibu akan kata, tak, tetap akan sayang juga. Akan sayang kedua-duanya. Ya, betul tak? Dan kasih sayang tu tetap sama 100%. Kalau anak tu dah faham lah persentasenya tu. Jadi bagi isteri, kan, mulanya ada satu anak, kemudian je anak kedua, kedua-duanya 100%. Bukannya 50-50. Kemudian katakan Allah rezekikan dengan anak yang ketiga. Bila dah ada 3 anak, apakah ianya 33%, ataupun yang ini tinggal 10% saja, yang ini 30%, yang ini 60%, tak, kan? Tapi sayang semuanya. Jadi demikianlah juga bagi seorang suami. Meskipun dia akan mengambil isteri yang baru, akan menikahi isteri yang baru, dia akan menyayangi kedua-dua isteri itu juga. Bahkan bukan dengan kasih sayang 50%, tetapi 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dengan analogi anak-anak juga. Katakanlah ada 3 orang anak atau 4 orang anak. Sayang semua, kan? 100%. Tapi antara 4 orang anak ni, yang nombor 2 ni, okeylah, kan? Yang nombor 1. Nombor 1 ni yang paling dengar cakap maknya. Yang paling cakap sekali je terus dia buat. Yang lain-lain ni cakap 3-4 kali baru dia nak buat.
Yang ini rajin tolong mak dia lipat kain ke, rajin tolong mak dia sapu-sapu daun di rumah ke, rajin jaga adik-adik dia ke. So, sayang semuanya. Tapi antara 4 ni, mana yang paling sayang? Yang pertama ni. Okey. Katakanlah yang nombor 2 pula. Sayang juga, tapi nombor 2 ni paling nakal. Bila minta tolong buat sesuatu, ada je alasan tak nak tolong. Bila suruh solat ke apa, paling berat nak bangun solat. Okey. Jadi semuanya sayang kan? Tapi mana yang sikit kurang sayang? Yang nombor 2 tu. Walaupun kita tak akan mengaku, tapi secara dalam hati tu macam nombor 1 ni my favourite lah. My favourite child nombor 1 ni. Yang lain pun sayang buat, tapi nombor 2 tu pening sikit lah. Kita tak akan kata benci ke apa ke. Kita kata pening sikit lah. Kan? Ini analogi saja. Demikian juga seorang suami terhadap isteri-isterinya juga. Jika dia ada 2 isteri katakan, satu isteri tu banyak membantu urusan dia, sangat memudahkan urusan dia, menjaga dia dengan baik apa semua. Dia sayang isteri tu. Dua-dua sayang, tapi yang ini ni ekstra sayangnya. Okay, ada pula satu lagi isteri ni sayang, tapi paling banyak kerenahnya, paling banyak permintaannya, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, apa semua tu. Sayang, tapi pening sikit lah nombor 2 ni. Bila tadi saya ceritakan excitement bila bergilir. Ni pagi ni nak pergi bergilir dengan isteri ni, pagi besok nak bergilir dengan isteri tu. Bila nak pergi tu excitement dia kurang sikit. Ni nak pergi ni isteri ni dia pening sikit. Bila dia nak bergilir dengan isteri lain, dia excitement dia tu lebih sikit. Okay? Jadi kalau seandainya isteri bimbang dirinya tidak akan disayangi lagi oleh suaminya apabila suami berpoligami, cuba fikir analogi saya terhadap anak-anak tadi tu. Okey? Suami akan tetap sayang kedua-dua isterinya, dan suami akan paling sayang isteri yang paling memudahkan dia, yang paling memudahkannya. Jadi anda sebagai isteri sedia ada, jadikanlah diri anda sebagai suami, sebagai isteri yang paling memudahkan suami, dan dengan itu suami akan lebih menyayangi. Sebenarnya dia bukan yang kata begitu. Yang lebih tepatnya kedua-dua isteri saling bersaing secara positif untuk menjadi isteri yang terbaik. Yang dengan itu suami pun sayang kedua-duanya. Itu cara yang betul saya nak bagi tahu ya. Jangan menyusahkan suami, jangan suami sampai rumah je belum duduk lagi, bang. Ni tengok handbag kat Shopee ni. Kita sekarang tak boleh pergi shopping mall. Ni handbag ni cantik lah ni. 3,000 je bang. Boleh tak? Boleh ya. Ni dah masukkan dah nombor kad kredit ni. Minta your PIN number je. Sebagai contoh. Belum duduk lagi pun suaminya tu. Dah beli pula lepas tu. Hari ni tak ada mood nak masak lah. Kita order lah pula ya. Order pula. Okay. Belum apa lagi tu, baru the first half an hour kat rumah saja dah pening dah. Jadi dah minta macam-macam dah demand macam-macam dah. Okay? Jadi perkara itu boleh mengurangkan kasih sayang suami, boleh mengurangkan excitement suami apabila bergilir dengan isteri tersebut. Okay? Apalagi yang dibimbangi oleh isteri, dia bimbang dirinya diabaikan lagi. Yalah, kereta buruk, kereta lama, siapa nak pakai lagi dah, orang nak pakai kereta baru, sebagai contoh. Jadi sekali lagi saya nak kata, tidak sedemikian. Sebab isteri sedia ada, ialah kalau isteri sedia ada banding dengan isteri baru, isteri sedia ada lagi pandai untuk menjaga suami. Sebab isteri sedia ada sangat-sangat mengetahui selok-belok suami. Apa dia suka, apa dia tak suka, masakan yang macam mana, belayan yang macam mana, layanan yang macam mana. Isteri sedia ada mengetahuinya. Isteri baru pula, sebelum tu baru berkenalan, dan kita ni bersangka baik dan bahawa semua suami-suami di sini, suami-suami yang warak, yang bertakwa, yang hanya sekadar bertaaruf dengan isteri tu, tidak ada apa-apa yang lebih daripada itu. Bila dah kahwin, barulah ada kehidupan yang benar-benar bersama. Baru isteri yang baru itu pun, macam mana aku nak layan suami ni, pelik lain macam je bila dah hidup bersama kan. Masak ada yang tak kena ke, apa ke, cara nak melayan suami, cara menjaga suami, cara membelai suami, dia baru nak belajar. Isteri sedia ada dah tahu dah, bahkan ada lagi ruang untuk improvement ke apa ke. Jadi jangan risau. Jangan risau perkara ini. If you terus
Jika si isteri saya dia terus menjaga suami sebagaimana biasa ataupun nak improvekan lagi ke, insya-Allah suami tidak akan mengabaikan anda. Kalau boleh diumpamakan lumba lari 100 meter lah. Anda isteri sedia ada sudah pun berada 50 meter ke hadapan. Isteri baru tu kat belakang lagi. Kemudian nak lumba, sudah tentu anda akan menang dahulu. Okey. Ini sebagai contohnya. Kemudian mungkin anda bimbang nasib anak-anak. Macam mana pula anak-anak ni akan terabai ke apa ke? Tak apa. Kita bagi peluang kepada suami itu. Macam saya kata tadi, dia nak poligami. Kita bagi dia poligami. Give poligami a chance. Give him a chance. Bagi dia tengok dia macam mana dia meluangkan masa dengan suami, dengan anak ke apa ke, ya. Sebab kalau anda bimbang ni, okey, anda tak suka kemudian anda nak minta cerai. Bila nak minta cerai, lagi kurang masa suami bersama dengan anak-anak. Sebab katakan sekarang ini suami hanya meluangkan dalam dia bergilir sehari. Dalam sehari itu mungkin dia meluangkan masa sejam saja dengan anak-anak. Anda tak puas hati, anda nak minta cerai. Bila nak minta cerai, masa suami bersama dengan anak-anak sudah tentu jauh berkurang. Ianya hanya bergantung kepada persetujuan hak melawat apa semua tu. Sudah pun lagi berkurang, ya. Jadi walaupun suami itu meluangkan masa yang sedikit bersama dengan anak-anak, ini lebih baik berbanding dengan perceraian. Itu yang pertama. Yang kedua, anda kena fikir juga. Sebab seorang isteri, dia punya sikap terhadap anak-anak lain, dia lebih meluangkan masa, lebih lemah lembut, lebih apa kan. Dan seorang suami pula, dia berbeza sedikit. Sebab suami ini secara fitrah, secara desainnya, wiringnya, dia ni ditanggungjawabkan untuk mencari nafkah, untuk bekerja, apa semua tu. Jadi kadang-kadang suami ini dia spend time masa yang berkualiti kurang sikit berbanding dengan ibu. Jadi anda jangan anggap suami pun kena spend time dalam 24 jam, 12 jam dengan anak-anak. Sebab kalau suami asyik duk main dengan anak je, duk golek-golek dengan anak je, suami tak kerja, tak cari nafkah apa semua, komplain pula kan, suami aku ni asyik duk main dengan anak, tak pergi kerja ke, tak cari nafkah ke, kan. Jadi timbul isu di situ pula, ya. Sebab kadang-kadang ada isteri yang dia menafsirkan suami sebagaimana dia menafsirkan dirinya, okey. Padahal suami itu berbeza, isteri itu berbeza. Demikian juga sikap terhadap anak-anak, ayah tu berbeza, ibu itu berbeza. Jangan anggap sama. Dalam bab ini kena baca buku-buku dalam siri Men Are From Mars, Women Are From Venus, ya. Kadang-kadang berlaku konflik apabila salah satu pasangan menafsirkan pasangannya ikut kriteria dia, padahal dia lelaki, padahal dia isteri, padahal dia ibu. Jadi ada penafsiran yang berbeza dalam di situ, ada role yang berbeza, ada fungsi yang berbeza, ya. Kemudian bimbang, mungkin suami tidak adil pula. Macam biasa kita dengar kan, isteri-isteri berkata, saya okey dengan poligami asalkan suami bersikap adil. Saya boleh terima poligami asalkan suami bersikap adil. Jarang-jarang ataupun mungkin tak pernah lagi kita dengar isteri yang berkata, saya okey dengan poligami seandainya suami berlaku adil, dan jika suami berlaku adil, saya akan bantunya berlaku adil. Ada tak dengar macam tu? Selama ni kita dengar je isteri berkata, saya boleh terima poligami kalau suami berlaku adil. Pernah tak dengar isteri yang berkata, seandainya suami saya berpoligami, saya akan bantu dia berlaku adil? Bantu tu macam mana, ya? Bantu dari sudut, katakanlah suami susung giliran dalam seminggu, 5 hari dengan dia, 2 hari dengan isteri kedua. Abang, kenapa ni? Tak adil ni. Kenapa 5 hari di sana, 2 hari di rumah isteri baru? Berlakulah adil, 2 hari, 2 hari, 2 hari, ataupun sehari-sehari. Itu sebagai contohnya. Katakan suami bagi dia duit nafkah banyak ni. Dia kira-kira gaji suami aku 5,000 sebulan. Dia bagi aku 4,000 sebulan. Bagi contohlah, 4,000 sebulan. Habis isteri kedua 1,000 je. Tak adil tu. Ni bang, boleh tanya sikit tak? Ni bagi saya 4,000. Untuk isteri baru macam mana? Abang kena berlaku adil ni. Ini sebagai contoh. Ya, sebab kenapa ya di sini? Sebab dalam surah Al-Maidah ayat kedua Allah SWT berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'ala ismi wal bughy.
bertolong-tolonganlah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan pencerobohan, ya. Jadi isteri sebenarnya ada peranan untuk membantu ataupun menegur suami seandainya dia tidak berlaku adil, ya. Suami hari ini sepatutnya giliran rumah pertama, tiba-tiba dia balik rumah giliran kedua. Kalau ada emergency ke anak sakit nak balik tak apa, ni balik lama pula. Ya, dia nak singgah sekejap, nak tengok hal ke apa ke, tak mengapa. Ini tak balik-balik. Bang, hari ni sepatutnya giliran yang pertama. Itu sebagai contoh. Ya, jadi isteri ada peranan, baik isteri sedia ada ataupun isteri yang baru, untuk membantu suami berlaku adil dalam poligami. Walaupun tanggungjawab kewajipan asal tu ialah kepada suami untuk berlaku adil, tapi kalau suami tu dia terlepas pandang ke, dia tergelincir ke apa ke, isteri ada peranan di situ untuk membantu suami berlaku adil. Jadi jangan sekadar tunggu suami berlaku adil. I want to see dia ni boleh ke tak, tapi bantulah dia berlaku adil. Okay, yang terakhir, kenapa isteri bimbang poligami ni, bimbang dirinya dimadukan, ialah apa kata orang. Ini isteri tak tahu jaga suami ni. Macam mana suami boleh nikah lagi ni? Okay. Jadi di sini nasihat saya ialah jangan kira apa orang kata. Ya? Kalau kita hidup untuk memuaskan apa orang kata, selagi itulah kita tidak akan hidup bahagia. Sebab setiap orang akan berkata yang lain-lain. Ya? Tapi hiduplah dengan apa yang digariskan, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita memperoleh keredaan dan pahala daripada Allah. Tak kisahlah apa orang lain kata, asalkan ianya sesuatu yang dihalalkan oleh syariat Islam. Sebab isteri lain yang duk mengata-mengata, apa ni kamu ni tak tahu jaga suami ke? Suami dia mungkin baik depan mata je, tapi dekat pejabat tu lain macam, kita tak tahu kan. Ya. Jadi jangan kira apa orang lain kata, tapi kiralah apa yang Allah dan Rasulnya kata. Ya, jadi demikian beberapa tips poligami yang ingin saya kongsikan. Moga-moga dapat membantu isteri-isteri sedia ada dalam menghadapi poligami, dalam menghadapi suami yang hendak bernikah lagi, ataupun mungkin suami itu sudah dah nikah, tapi isteri sedia ada itu merasa berat untuk melaluinya. Walaupun dah setahun, walaupun 2 tahun, dah 5 tahun ke apa, masih merasa berat. Moga-moga tips-tips yang saya bagi ini dapat bantu memudahkannya. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana yang telah saya tekankan sesi sebelum ni, antara doa terbaik ialah ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ayat terakhir surah Al-Baqarah ada doa di situ supaya kita berdoa, Allah jangan bebankan kita, pikulkan kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu melaksanakannya. Ya. Dengan doa tersebut boleh jadi Allah pun menukar hati suami kita yang nak poligami itu sehingga tak jadi poligami, ataupun Allah menukar hati kita sendiri daripada sebelum ni tak boleh terima poligami sehingga dapat berasa tenang dengan poligami. Okey, jadi sampai sini sudah pun pukul 11. Saya buka kepada apa-apa soalan ataupun pandangan daripada para hadirin. Boleh terus type di ruangan komen itu, ya. Ada apa-apa cadangan, soalan, dipersilakan. Kalau tak ada, kita boleh tutup majlis. Jumpa untuk sesi seterusnya. Tips-tips poligami untuk isteri baru pula. Untuk isteri baru, okey. Ya. Jadi ada soalan, kalau tak ada boleh tutup, peluang terakhir. Okey, kalau tak ada tak mengapa, ya. Jadi terima kasih semua. Kita tutup dengan tasbih kafaras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.